Bismillahirrahmanirrahim. Kejayaan peperangan Tabuk. Tabuk ni ialah satu daerah di utara Arab Saudi. Sekarang ni masih nama Tabuk lagi. Sepadan dengan Jordan. Walaupun tak berlaku pertempuran, dinamakan peperangan juga. Kepulangan Rasulullah SAW dari Tabuk membawa kejayaan besar dalam sejarah dakwah dan jihad. Walaupun tidak berlaku peperangan yang boleh mengalahkan tentera Rom secara langsung, tetapi memberi semangat baru kepada dakwah yang bersifat menyeluruh, tidak terkongkong dalam masyarakat Arab dan buminya sahaja. Islam hendaklah disabarkan ke seluruh pelosok dunia yang menjadi sasaran kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat yang berjihad bersama Rasulullah SAW melakukan anjakan yang memberi semangat bersedia untuk berdepan dengan kuasa besar dunia yang menghalang dakwah Islamnya, berjaya memecahkan kongkongan pemikiran yang menganggap mustahil dapat meredah kawasan yang dinaungi oleh kuasa-kuasa besar dunia. Oleh kerana kerasulan Nabi kita Muhammad SAW berbeza dengan Rasul zaman dulu. Rasul zaman dulu untuk kaum dia saja, untuk umat dia saja, untuk zaman dia saja. Adapun Nabi Muhammad ni akhir zaman, untuk seluruh dunia. Allah Ta'ala Maha mengetahui 1000 tahun dulu masa nak lantik Muhammad, dunia ni akan berlaku kepesatan kemajuan. Manusia boleh berhubung cepat antara satu sama lain. Ada telefon, ada internet, ada kapal terbang, boleh cepat berhubung. Seolah-olah dunia macam satu kampung saja di akhir zaman. Maka bagi akhir zaman ini cukup seorang Rasul saja. Maka Nabi Muhammad adalah Rasul pada seluruh manusia. Kerasulannya diberitahu oleh Rasul-Rasul zaman dahulu. Disebut dalam kitab-kitab agama zaman dulu. Disebut dalam kitab Taurat, kitab Injil, kitab Wida agama Hindu, kitab agama Buddha, kitab agama Majusi. Disebut tentang zahirnya Nabi akhir zaman. Allah Ta'ala sudah memberi isyarat. Maka dakwahnya tidak terkongkong di kalangan orang Arab sahaja. Bila Nabi melancarkan perang terhadap Rom, kuasa besar dunia, menandakan Islam akan berkembang di seluruh pelosok dunia. Dakwah mesti disampaikan. Dan para sahabat ikut Nabi dengan gagah berani menyampaikan Islam. Walaupun negeri Arab ini tak ada asyik, miskin, kering kontang, air payah, seluruh dunia kaya raya belaka, macam mana nak lawan? Nak makan pun tak cukup. Itulah perintah Allah. Dan para sahabat yakin bersama dengan Nabi SAW. Bila mereka keluar ke Tabuk, tiba-tiba terum lagi, tentera Rom bergunduh. Kehebatan. Disebut dalam hadis, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku ditolong oleh Allah. Musuh rasa takut perjalanan sebulan. Mulut Nabi sampai sebulan tu, musuh rasa gundah. Takut. Kalau berperang pun, Islam boleh lawan. Kita akan baca dalam Sirah Khulafa' Rasyidin, bukan saja Mu'tah, orang Islam dalam 2-3 ribu boleh lawan 10 ribu. Nak lawan mana 2-3 ribu lawan 10 ribu? Lawan 100 ribu boleh lawan lagi. Ini kehebatan orang Islam dalam sejarahnya. Bukan sahaja kekuatan senjata, kekuatan akal, kekuatan fikiran, kekuatan strategi dengan petunjuk daripada Allah Ta'ala. Jadi Tabuk memberi satu semangat kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Peperangan Tabuk yang menjadi peperangan terakhir dalam masa hayat Rasulullah SAW, yang dipimpinnya sendiri.
meninggalkan pusaka pelapis yang dibersihkan daripada unsur-unsur nifak, munafik dan kelemahan iman, melahirkan golongan yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah qalu aman ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Surah Al-Imran ayat 110. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk seluruh umat manusia, dengan ciri-ciri sifat-sifat kamu menyuruh pada yang baik dan kamu mencegah kemungkaran, serta kamu beriman kepada Allah. Ini sifat kumpulan Islam yang menangguhkan tugas untuk menyampaikan Islam ke seluruh dunia. Allah Ta'ala ciptakan kumpulan ini, kumpulan yang dihantar untuk seluruh manusia. Mereka bersifat buat baik, mereka sendiri baik. Bukan suruh orang buat baik, dia dok. Mereka sendiri buat baik, jadi contoh pada orang lain. Mereka mencegah kemungkaran, mereka tak buat kemungkaran. Mereka percaya pada Allah, Tuhan yang mereka sembah, beribadat kepadanya, Tuhan yang menjanjikan kemenangan dunia dan akhirat. Mereka percaya. Kalaulah golongan ahli kitab tu beriman sebagaimana disebut dalam kitab-kitab mereka, itu lebih baik pada mereka. Tetapi kebanyakan mereka adalah jahat. Nak lawan Islam juga, padahal tahu Islam ni baik. Sampai hari ni pun bila ajak berdebat, takut pokok ni. Takut nak berdebat dengan orang Islam. Contoh Dr. Zakir Naik seorang dia, Ahmad Didat, lawan dengan pokok dia ramah, kalah. Banyak lagi orang lain lagi. Ini hebatnya Islam. Nak lawan berdebat boleh, lawan berhujah boleh, nak lawan apa pun boleh, nak perang pun boleh. Walaupun orang Islam tak maju teknologinya, Soviet Union kalah di Afghanistan, jatuh Soviet Union di Afghanistan. Walaupun Afghanistan tu negeri yang paling miskin, yang paling teruk, pakai kain limuknya, bukan yang ni pun lawa-lawa. Pakai kasut, napuk kaki, stokin tak ada, jin-jin berlari. Disebut Afghanistan ni kubur kuasa-kuasa besar dunia. British pernah kalah, Soviet pernah kalah. Hari ni mereka nak lari dah di Afghanistan. Ini dia orang Islam. Masalah dia tak boleh nak mengetahui Islam, itu cerita lain. Tetapi Islam tak boleh dihapuskan. Tak boleh hapus di mana-mana. Dia cuba nak hapuskan Islam, tak boleh. Ini kekuatan Islam. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'an wa man kafara ba'da dhalik fa ulaika humul fasiqun. Surah An-Nur ayat 55. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari kalangan kamu, bahawa ia menjadikan mereka khalifah-khalifah, orang-orang yang berkuasa memerintah negara, sebagaimana ia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka, dan ia menjadikan agama Islam yang ia redha berkuasa memerintah dan menukarkan keadaan ketakutan kepada keamanan. Mereka beribadat kepadaku dan tidak menyekutuku dengan sesuatu yang lain. Dan sesiapa yang kufur selepas itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Surah An-Nur ialah surah yang menerangkan hukum jenayah dalam Islam. Hukum jenayah. Allah Ta'ala menjanjikan kepada sebahagian daripada orang yang beriman, bukan semua, sebahagian. Mereka yang mengerjakan amal yang saleh, yang berjihad fi sabilillah, yang berjuang menegakkan Islam,
dan tak tinggal amal soleh yang lain. Tambah dengan jihad fisabilillah, dengan berdakwah. Allah Ta'ala berjanji apa? Janji memerintah. Kemenangan sehingga memerintah negara akan berlaku. Walaupun memakan masa beberapa lama. Kadang-kadang 12 tahun macam Nabi. Kadang-kadang ratus tahun. Kadang-kadang 900 tahun macam Nabi Nuh. 900 tahun. Kadang-kadang Nabi itu masih sambung umat dia. Tapi Islam mesti menang. Pasal apa Allah Ta'ala buat itu? Allah Ta'ala nak pilih kalangan hamba dia. Siapa yang ikhlas, siapa yang tak ikhlas. Kalau buluan Islam, hari ni esok menang lalu ramai lah orang ikutnya. Orang-orang nak tu, nak ni, banyak lah ikut Islam ni. Tapi Allah Ta'ala pilih manusia yang ikhlas saja. Hak menipu-nipu, nak ke benda, kejar benda-benda ni, akan tersisih daripada perjalanan perjuangan Islam. Allah Ta'ala berjanji kemenangan dan Allah Ta'ala jadikan agama Islam tamkin, ya dalam kira agama ini redha berkuasa. Islam berkuasa dan menukarkan ketakutan kepada keamanan. Daripada takut jadi aman. Pernah Khabbab bin Arad radhiyallahu an yang diseksa, dibakar dengan besi panah atas belakang. Abu Bakar membebaskan dia. Bilal yang diseksa dengan pada masih yang panah, Abu Bakar bayar pitih bebas. Dan banyak lagi orang kena seksanya. Ammar bin Yasir, ayah dia mati, Sumayyah mak dia mati, Ammar hidup lagi. Mereka yang terseksa ni setelah dibebaskan bertemu dengan Nabi. Ketika Nabi duduk berehat di bawah bayangan Kaabah waktu tengah hari. Rasulullah bapa dah doa biar menang cepat. Doa lah, kan doa Rasulullah Tuhan makbul kan. Biar menang cepat-cepat kita ni. Rasulullah kata, umat zaman dulu yang berjuang ni, ada yang kena belah tubuh dengan gaji. Dengan gaji dasar mereka sehingga terbelah dua. Ditimbuh hidup-hidup. Disikap tubuh dengan sikap besi sampai ke tulang. Mati. Perjuangan tak mati. Akan tiba masanya Islam akan menang. Bila Islam menang, orang musafir dari Sana'a, dari Yaman, Hadramaut tidak takut lagi. Melainkan kepada Allah. Dan segala yang zakat kambing. Orang curi, orang merampok, orang melanung, habis dah takut. Bila hukum hudud dilaksanakan. Penjenayah akan menyerah kalah. Hebatnya hukum Islam. Akan berlaku keamanan bila Islam berkuasa dan memerintah. Dengan syarat kamu ikut Islam. Tetapi kalau kamu kufur nikmat, tak ikut ajaran Islam, Tuhan hukum. Jatuhnya kerajaan Islam zaman Uthmaniyah. Kerana orang Islam sudah leka, sudah jatuhnya Islam. Jatuhlah sekejap. Tapi Islam tak mati. Akan ada balik orang yang berjuang dan akan hidup balik. Sehinggalah berlaku kiamat. Kiamat ni bukan kerja kita, itu kerja Allah Ta'ala. Ayat-ayat tersebut menegaskan sifat kumpulan Islam yang layak berkuasa memimpin dan memerintah dengan Islam. Yang berjaya diterbiah oleh Rasulullah SAW untuk menjadi contoh yang wajib diikut oleh umatnya selepas kewafatannya sehingga hari kiamat. Kena sambung. Kalau kita tak cukup syarat, kita sempurnakan syarat ini. Sehingga ada kumpulan yang cukup syarat, Allah Ta'ala beri kemenangan bila-bila masa saja. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ketibaan rombongan baduyun-duyun. Rombongan masuk Islam. Bab ke-8. Ketibaan rombongan menghadap Rasulullah SAW. Sebenarnya bermula sebelum Batu Makkah. Dan peristiwa Tabuk kerana sudah ada dalam kalangan kabilah Arab yang sudah melihat cahaya Islam yang indah dan gagah.
Tiada siapa yang dapat menghalangnya. Cuma ketibaan rombongan kian menengkak selepas Fatu Makkah dan Tabuk. Lepas pada berjaya tawan Mekah, berjaya menang di Tabuk, musuh besar, kuasa besar dunia lari, menyebabkan banyak kabilah Arab datang. Oleh itu Allah berfirman, La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal. Ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu. Wa kullan wa'ada Allahu al-husna. Wallahu bima ta'maluna khabir. Surah Al-Hadid ayat 10. Tidaklah sama di antara kamu orang-orang yang membelanjakan hartanya sebelum Fatu Makkah dan orang yang berperang jihad, mereka itu lebih besar darjatnya daripada orang-orang yang membelanjakan hartanya selepas Fatu Makkah. Dan mereka juga berperang jihad, dan setiap satu puak dari keduanya Allah menjanjikan balasan yang sebaik-baiknya. Dan Allah itu maha mendalam pengetahuannya akan apa yang kamu kerjakan. Menunjukkan bahawa orang yang masuk Islam sebelum buka Mekah, sebelum Tabuk, mendapat pahala besar. Beza orang Kediang, masuk Islam lemah. Sehingga disebut dalam hadis, secupuk yang dibelanjakan oleh mereka yang masuk Islam sebelum buka Mekah, sebelum Tabuk ni, yang awal tu, tak sama dengan mah sebesar Bukit Uhud yang belanjakan oleh orang yang kemudian. Tuhan beri pahala sangat besar masa Islam dalam keadaan tertekan. Walaupun derma dia sikit, tak banyak, secupuk beras je. Tapi tak sama dengan mah sebesar bukit yang belanjakan oleh orang yang sudah senang, lenang. Islam sudah menang. Dan sabda Rasulullah SAW, La hijrata ba'dal fathi, walakin jihadun wa niyah, wa iza tungfirtum fangfiru. Tiada lagi kelebihan berhijrah ke Mekah selepas Fatu Mekah. Tetapi yang ada ialah jihad dan niat. Dan apabila kamu dikerah untuk berjihad, maka kamu hendaklah keluar untuk berjihad. Hadis ini menyatakan bahawa hijrah yang besar kelebihan seperti Mekah tu tak ada lagi. Sekarang ni tak ada dah. Itu yang sangat dahsyat ujiannya. Ibnu Katsir rahimahullah dengan tegas menyatakan perlunya perbezaan mereka yang menganut Islam di antara dua keadaan tersebut dari segi fadilatnya. Di sana ada rombongan yang datang menerima Islam di hadapan Rasulullah SAW sebelum Hudaybiyah, sebelum Fatu Makkah dan sebelum Tabuk, di mana mereka itu telah mendapat fadilat di sisi Allah lebih daripada yang lain. Ibnu Hajar meriwayatkan daripada Ibnu Hisham bahawa Abu Ubaidah menamakan tahun ke-9 Hijrah dengan Amul Wufud, tahun ketibaan rombongan-rombongan, kerana kebanyakan rombongan yang tiba dan jumlah anggotanya yang besar. Bila dengar Islam dah kuat ni, ramailah mengaku masuk Islam. Tak macam dulu lah. Peperangan Tabuk menghadapi kuasa besar dunia Rom Timur, Byzantine, menjadi titik tolak yang penting bagi menentukan sikap kabilah-kabilah Arab, sama ada menerima Islam atau menentangnya. Setelah Fatu Makkah yang menghapuskan keangkuhan Quraisy yang dianggap pengawal tanah suci yang dihormati juga di zaman jahiliah. Dan mereka juga dianggap zuriat Ibrahim AS yang disanjung oleh bangsa Arab, penganut Yahudi dan Kristian. Pemimpin-pemimpin Arab secara khusus melihat pembukaan Mekah menjadi masa yang memastikan mereka menentukan sikap untuk menganut Islam. Kerana selepas itu mereka tidak mampu lagi menentang dan musuh terhadap Islam dan negaranya. Maka bermulalah kedatangan rombongan besar dan selepas itu Tabuk menjadi lebih besar. Dan selepas itu Tabuk menjadi lebih besar. Bila Mekah sudah menang, maka ramai datang masuk Islam. Bila Tabuk pula menang, kuasa besar Rom lagi ramai masuk Islam. Kerana tak boleh lawan dari Islam ni. Firman Allah Ta'ala, Iza ja'a nasrullahi wal fath, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, innahu kana tawwaba. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Islam beramai-ramai, maka ucapkanlah tasbih dengan memuji Tuhanmu dan mintalah ampun kepadanya,
Sesungguhnya dia sangat menerima taubat. Bila tengok orang Islam, orang masuk Islam ramai-ramai, bersyukur pada Allah Ta'ala. Bertasbih, memuji Allah. Ulama tafsir dan hadis meriwayatkan, an Aisyah qalat, kana Rasulullah SAW yukthiru min qawli subhanallahi wa bihamdihi wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Qalat faqultu ya Rasulullah, araka tukthiru qawla subhanallahi wa bihamdihi wa astaghfirullah wa atubu ilaih. فقال خيرني ربي أني سأرى علامة في أمتي فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده وأستغفره وأتوب إليه فقد رأيتها إذا جاء نصر الفتح فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha katanya, Rasulullah SAW banyak menyebut subhanallah wa bihamdihi wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Maha suci Allah dan segala kepujiannya, dan aku memohon keampunan daripada Allah serta bertaubat kepadanya. Aisyah bertanya, saya melihat Rasulullah banyak bertasbih, bertahmid, beristighfar dan bertaubat dengan kalimah-kalimah tersebut. Mengapa banyak ulang ni? Sabda Rasulullah SAW, Tuhanku memberitahu kepadaku bahawa aku akan melihat alamat tanda berlaku daripada umatku dan aku telah melihatnya. Maka aku menyebut kalimah-kalimah tersebut. Alamat itu ialah firman Allah Ta'ala, Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datangnya pertolongan Allah dan al-fath, pembukaan ialah Fathu Makkah. Dan firman Allah Ta'ala, وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Dan engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah berduyun-duyun ramainya secara kumpulan berjumlah besar, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan beristighfar kepadanya. Sesungguhnya dia adalah Tuhan yang maha menerima taubat. Banyak. Abdullah bin Abbas menjelaskan, Amir bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ayat ini menandakan ada Rasulullah SAW. Rasulullah nak mati. Abdullah bin Abbas itu nak mati. Mengikut riwayatnya, saya nak mau panggil masa zaman dia, sila tafsir ayat ni. Lalu orang bertafsir mengikut ayat ni. Abdullah bin Abbas kata, ayat ini menandakan ajar Nabi. Nabi nak mati. Ajar yang bila Islam sudah sempurna, menandakan ajar dia tiba. Para ulama sirah Nabawiyah meriwayatkan jumlah rombongan yang datang menghadap Rasulullah sebanyak 70 rombongan. 70 rombongan. Kalau 100, jadi 700. Kalau 1000, 7,000. Ratus ribu. Kebanyakan mereka mengumpulkan ceritanya dalam satu bab, termasuk yang datang sebelum Fathu Makkah dan Tabuk. Ada juga yang mengulangi rombongan beberapa kali sehingga diulangi lagi selepas Tabuk. Maka dia senaraikan sebahagian daripadanya yang ada dalam kisahnya beberapa keistimewaan untuk menjadi pengajaran. Kita senarai sebahagian saja daripadanya untuk jadi pengajaran kepada kita. Sebahagian daripadanya saja untuk jadi pengajaran pada kita. Jadi rombongan yang pertama ialah rombongan Abdul Qais. Mereka menghantar dua rombongan. Yang pertama di tahun ke-5 Hijrah. Ada juga riwayat yang mengatakan sebelumnya, selepas seorang penjaga bernama Munqis bin Hayyan, dia menganut Islam dan membawa perutusan Rasulullah kepada kaumnya. Ekorannya mereka menghantar rombongan sama 13 orang. Dan 14 orang diketahui oleh Al-Asja' Al-Asri. Mereka bertanya kepada Rasulullah SAW berkenaan agama dengan berkata, wahai Rasulullah, kami datang dari jauh, di tengah jalan ada golongan kufar, kabilah Mudar. Kami tidak boleh datang melainkan di bulan yang diharamkan berperang. Perintahkan kami dengan hukum Islam yang jelas, supaya kami juga memaklumkan kepada mereka apa yang tidak hadir bersama
memaklumkan mereka yang tak hadir bersama. Mudah-mudahan dengannya kami masuk syurga. Dia tanya Nabi. Sabda Rasulullah, amurukum bi arba' wa anhaakum an arba'. Amurukum bil iman billahi wahdah. Atadruna mal iman billahi wahdah? Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa shaum Ramadan. Wa an tu'tu khumsan min al-maghnam. Wa anhaakum 'anil riba wal khaytham wat naqir wal muzmit wal mazmat. Wal muzammat. Maksudnya aku memerintah kamu 4 perkara dan melarang kamu 4 perkara. Aku memerintah kamu supaya beriman kepada Allah esanya. Adakah kamu tahu apa dia beriman kepada Allah esanya? Iman tu apa dia? Tak payah hukum iman 6 perkara. Sebab tu hadis hukum iman ni ada 6 perkara, ada hadis 4 perkara, ada macam perkara. Nabi sebut pada orang yang wajarnya. Orang ni sudah beriman dah. Dia kuat. Wayak penting dia. Iaitu kamu mengaku percaya bahawa tiada Tuhan yang sebenar melainkan Allah dan Muhammad itu Rasulullah. Itu makna iman. Mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan dan memberi 1/5 harta ghanimah rampasan perang. Dan aku melarang kamu daripada makan riba dan meminum arak yang bernama khaisam, nakhir dan muzammat. Semua jenis arak diharamkan. Ini saja. Itu perkara. Mereka faham. Hak lain itu dah ada dalam kepala mereka. Tak perlu ayat hukum iman 6 perkara, hukum Islam 5 perkara. Jadi berpandu kepada orang yang tanya Nabi. Nabi tahu orang ini sudah faham. Orang ini tak faham. Macam kita tak faham lagi ni, ayat ada hukum iman 6 perkara, 5 perkara, dia dah hafal selesai. Jadi orang ni dia sudah tu dah. Jadi sebab itu pasal apa ni pula hukum iman 4 perkara, hukum iman 6 perkara, hukum Islam 5 perkara. Ini berdasarkan kepada kepahaman orang yang datang berjumpa Nabi. Rasul bersabda kepada pemimpin Al-Ashya', inna fika khislatani yuhibbuhum Allah al-hulm wa Nabi kata ke pemimpin Al-Ashya', Nabi puji pemimpin dia. Nabi kata sesungguhnya pada dirimu ada 2 sifat yang dikasihi Allah. Berakal bijak, lagi berlemah lembut dan berteliti lagi tidak gopoh. Mu ni orang bijak, Nabi kata. Kalau Nabi kata dia orang bijak, memang orang bijak sungguhlah. Mu ni ada sifat 2 perkara yang Allah Ta'ala kasih. Yang pertama, mu, aku tengok mu ni bijak, ada 2 perkara. Mu berakal bijak, lemah lembut, teliti, tak gopoh. Adapun rombongan kedua datang pada tahun ke-9 Hijrah. Ini rombongan pertama. Belum Fathu Makkah ni. Yang kedua mari pula dengan anggota jumlah 40 orang. Di antara mereka ada seorang penganut agama Kristian bernama Al-Jarud bin Bishr bin Al-Mu'allah. Al-Jarud. Bila Rasulullah SAW mengajaknya kepada Islam, dia menjawab. Rasulullah dia ajak masuk Islam. Rasulullah ajak dia masuk Islam. Dia jawab macam mana? Wahai Muhammad, saya menganut agama saya sendiri. Sekiranya saya meninggalkan agama saya dan menganut agamamu, adakah engkau memberi jaminan agama saya yang sebenar? Rasulullah SAW bersabda, aku memberi jaminan bahawa Allah memberi hidayah kepadamu, kepada yang lebih baik. Nabi kata. Agama saya betul dah. Allah SWT lebih baik lagi. Dia Kristian. Lalu dia masuk Islam dan diikuti oleh rakan-rakannya yang belum Islam selama ini. Ketika berlakunya peristiwa murtad, selepas wafat Rasulullah SAW mempertahankan Islam dan memberi ucapan kepada orang-orang yang murtad di dalam kalangan kaumnya. Bila Nabi wafat, kabilah Arab murtad. Habis murtad. Lalu orang kampung pun bingung. Orang kampung dia. Dia panggil orang kampung. Jasa dia besar ni, mempertahankan Islam. Dia ucap kepada orang ramah. Ayuhan nas, inni asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa akfuru man lam ashhad hadhihi syahadah. Wahai tuan-tuan, sesungguhnya aku mengaku dan percaya bahawa tiada Tuhan yang sebenar melainkan Allah dan Muhammad itu Rasulullah, dan aku kafirkan sesiapa yang tidak mengaku dan percaya dengan syahadah ini.
Dia cerita panjangnya dalam masa pemerintahan Abu Bakar. Masa itu kabilah dia kena kepung. Jadi banyak-banyak kabilah murtad ikut Nabi baru. Dia panggil orang kampung dia. Dia tanya orang kampung dia, "Mu dengar tak cerita Nabi-Nabi zaman dulu?" Orang kampung dia dengar cerita Nabi zaman dulu. Nabi zaman dulu hidup ke? Mati dah. Mati belaka Nabi dulu. Kalau Nabi zaman dulu mati, Muhammad mati juga. Muhammad mati. Tapi ajaran dia tak mati. Aku tetap dengan Islam. Mengucap dua kalimah syahadah. Barang siapa tak mengucap dua kalimah syahadah, dia kafir. Keluar daripada Islam. Dan pengikut dia ikut dia. Dan dia kena kepung. Sampai kelaparan. Sehingga Sayyidina Abu Bakar atau Al-Ala bin Al-Hadrami untuk membebaskan dia dari kepungan. Daripada kelaparan. Rombongan ini lebih bersifat pelaksanaan firman Allah Ta'ala. Wa ma kana al-mu'minuna liyaghfiru kaffah. Kalau ada al-farim kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Dan tidaklah orang-orang yang beriman keluar semuanya pergi berperang. Oleh itu hendaklah keluar sebahagian daripada tiap-tiap puak di antara mereka yang mempelajari bagaimana memahami agama secara mendalam, supaya mereka dapat memberi peringatan berkaum mereka dengan ajaran agama. Mudah-mudahan mereka berjaga-jaga dari melakukan larangan Allah. Rombongan ni rombongan pergi mengaji. Sebab dia dah Islam dah. Mengaji hukum syarak dengan Nabi. Jadi rombongan ni rombongan yang bertafakuh fid din. Disebut dalam Quran. Untuk menyelamatkan umat dengan ilmu agama. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Utusan Ammar bin Farwah Al-Juzami. Ammar bin Farwah Al-Juzami merupakan pahlawan Rom Timur yang berbangsa Arab. Dia bertugas mengepalai dan mengawasi kabilah-kabilah Arab di bawah naungan Rom. Zaman sebelum Islam mencapai kemenangan, wilayah Arab belah barat dan utara berada di bawah penjajahan Rom. Orang besarnya untuk nak jaga kawasan Arab ni dilatih ketua-ketua kabilah. Mereka menganut agama Kristian. Masa itu belum lagi Islam lagi. Termasuklah Ammar Al-Juzami. Peristiwa Mu'tah menjadi pengajaran kepadanya untuk menganut Islam. Mu'tah ni satu peperangan, jumlah orang Islam sikit saja. Melawan tentera Rom yang berpuluh kali ganda. Di mana 3 orang sahabat. Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Talib, Abdullah bin Rawahah, gugur syahid. Muncul Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Yang Nabi sebut pedang Allah. Melalui satu taktik yang bijak, Khalid bin Walid telah berjaya mengundurkan tentera yang berlipat kali ganda, puluh kali ganda besar, dengan tipu helah peperangan. Strategi yang baik. Kita dah baca dulu. Kemudian dia berundur balik ke Madinah untuk dapat penyusunan semula untuk lawan Rom balik. Peristiwa Mu'tah ni masuk dalam hati Ammar bin Farwah Al-Juzami. Masuk dalam hati dia. Bagaimana satu pasukan yang kecil boleh menang melawan pasukan yang besar. Dia kaji-kaji, mestilah orang ni berjuang ni, ajaran dia betul. Dia menghantar utusannya menemui Rasulullah SAW dan menghadiahkan seekor keldai berwarna putih. Dia tahu utusan dia temu dengan Nabi. Dia hadiah seekor keldai
Bagal. Bagal ni kacukkan keldai dengan kuda. Besarlah juga. Bukan keldai, bagal. Warna putih. Dia hadiah ke Nabi. Dan dia masuk Islam. Tak jumpa dengan Nabi. Apabila pihak Rom mengetahui Islamnya, dia ditangkap. Dan dibawa ke Rom. Ditahan, kemudian diberi pilihan. Sama ada murtad, meninggalkan Islam, atau dibunuh syahid. Nak kena bunuh ke, atau makhluk Kristian semula. Dia memilih mati syahid, dibunuh. Hebat. Mana tak temu dengan Nabi, tapi yakin pada Islam. Dia rela dibunuh. Dalam keadaan dipaksa, Allah mengizinkan pilihan dengan dua cara, sebagaimana yang dinyatakan dalam cerita Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu dahulu, iaitu mati syahid atau rukhsah. Dalam keadaan individu yang dapat memberi semangat kepada orang lain, maka memilih mati syahid adalah lebih afdal. Bila berlaku keadaan dipaksa, Allah Ta'ala beri pilih dua keadaan. Yang pertama rukhsah, yang kedua azimah. Rukhsah bercakap pelawak, aku ikutmu lah, tapi hati tak ikut. Azimah ni tegah, sanggup dibunuh, mati syahid. Dua perkara. Diizin oleh Allah Ta'ala. Berlaku pada Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Bila Ammar bin Yasir, Ammar ayah dia Yasir dan ibu dia Sumayyah diseksa oleh orang kafir Mekah. Dipaksa supaya memuji berhala Hubal. Yasir, ayah dia, dengan mak dia Sumayyah, rela mati. Syahid yang pertama dalam Islam. Sumayyah, suami dia Yasir. Ada Ammar bin Yasir. Dia pilih pelawak. Tak apalah aku puji Hubalnya. Dia dibebaskan, lepas jumpa dengan Nabi. Menandakan hati dia tidak redha dengan kafir. Dia cakap pelawak saja. Allah menurunkan ayat, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Melainkan orang yang dipaksa dalam keadaan hati dah tenang dengan iman, maka diterima oleh Allah Ta'ala. Bila dua keadaan ini, kita kena tengok mana yang lebih maslahat. Tapi betapa lagak dia nak bunuh bini kita, anak-anak ramai pula dia. Bukan kita saja. Nak selamatkan anak-anak, kita lawan, kita mati. Lepas tu anak jadi murtad, bini murtad. Keadaan ini mungkin boleh pelawak, lebih baik untuk nak selamat keluarga. Tetapi orang yang berpengaruh, kalau dia murtad, orang ramai ikut murtad, dia sanggup mati. Menyebabkan orang ramai akan ikut dia, sanggup berkorban. Keadaan macam ni, lebih baik pilih azimah. Berlaku juga zaman Nabi, bila Nabi atau utusan Musailamatul Kadzab. Musailamah ni ialah seorang pemimpin kabilah Bani Hanifah yang mengaku jadi Nabi. Dia pergi ke Madinah minta jabatan. Nabi tahu dah ni orang tak pakar bohong. Dia balik mengaku jadi Nabi. Dia tulis surat ke Nabi dari Musailamah Rasulullah pada Muhammad Rasulullah. Li nisful ard, falaka nisful ard.
kita bagi bumi ini, aku separuh, mu separuh. Sombong dia. Nabi atau utusan, sahabat dia bawa surat, Nabi Muhammad Rasulullah ila Muslim al-Kadzab. Nabi Muhammad Rasulullah dan Muslimah al-Kadzab. Nabi atau surat dia, Muslimah yang membohong. Dan Nabi beri amaran. Dia takak utusan ni. Sedangkan mengikut muamalah masyarakat sejak zaman dulu sampai sekarang pun tak boleh kacau wakil daripada negara lain. Duta tak boleh. Masalah utusan daripada negara luar dijamin keselamatan dia. Walaupun kita nak marah dengan negara musuh sekalipun tak boleh. Ini undang antarabangsa yang diambil daripada Islam. Nabi terima. Musalamah ni dok. Dia panggil dua utusan ni. Dia tanya orang tu, mau percaya tak Muhammad Rasulullah? Kau tu kata aku percaya. Mau percaya tak aku ni Rasulullah? Aku percaya. Percaya belaka. Ni dia bebas. Orang lagi dia tanya, mau percaya tak Muhammad Rasulullah? Aku percaya. Sama tanya, percaya tak aku Rasulullah? Aku tuli tak dengar. Agak pedang bunuh. Jadi yang pertama pilih Rasulullah, yang kedua pilih azimah. Masyhur dalam kisah dia. Begitulah dia zaman mutakhir. Kalau orang tu dia ulama, dia pemimpin, dia dipaksa. Kalau dia seorang ulama, seorang pemimpin, dia kena pilih azimah. Kalau dia pilih Rasul, habis orang ramai ikut dia. Tok Guru kata tak apa tu, jadi sesat habis orang. Di sinilah Imam Ahmad bin Hanbal dalam peristiwa Khalqul Quran yang terkenal. Zaman pahaman Mu'tazilah dianu oleh kerajaan Abbasiyah, yang berpendapat Quran itu makhluk, bukan kerana Allah yang qadim. Pandangan Mu'tazilah. Ulama-ulama dipaksa. Ulama-ulama yang cakap pelawak bebas. Ulama yang lawan sama ada di penjara atau dibunuh. Yang dibunuh pada di penjara pun ada. Imam Ahmad bin Hanbal di penjara dihukum sebab. Di penjara, kemudian ada sebab pula sampai berdarah. Penuh pakaian dia, darah. Murid-murid ni jumpa tu, cakap pelawak lah. Bebaskan dia baca orang lain. Imam Ahmad kata, iza sakatal alimu taqiyatan wal jahilu yajhalu pamata yatabainul haqq. Bila orang alim diam tak cakap, kena selamatkan diri, dia diam. Benda yang salah dia tak kata salah, dia diam aja, selamatkan diri. Taqiyah, rusuh, selamatkan diri. Wal jahilu yajhal, orang jahil dalam keadaan jahil, tak tahu kala. Pamata yatabainul haqq, bilakah kebenaran akan ternyata. Orang tak tahu benda yang sebenar. Imam Ahmad memilih, sehinggalah kerajaan Mu'tazilah jatuh. Menyelamatkan akidah orang Islam sehingga hari ini, akidah Ahlus Sunnah yang menolak pahaman Mu'tazilah. Itu jasa Imam Ahmad. Kalau Imam Ahmad betul Mu'tazilah ke, tersebarlah ajaran Mu'tazilah. Imam Syafi'i, guru dia sangat kagum dengan Imam Ahmad kerana pendirian dia. Imam Ahmad ni murid pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tak ada di Baghdad. Imam Ahmad duduk di Baghdad, tak pusat kerajaan.
Zaman dulu jauh perjalanan. Imam Ahmad dipuji oleh ulama-ulama kerana pendirian dia yang tegak, mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kerana memilih azimah, macam pilihan dibuat oleh Amr bin Farwah Al-Juzami. Dia pilih mati syahid. Dan akhirnya, setelah Nabi bapa, Sayyidina Abu Bakar atau bala tentera menyerang Rom. Zaman Abu Bakar, zaman Umar jatuh kerajaan Rom. Rom Timur jatuh. Negeri Syam, pusat dia, jatuh pada penguasaan Islam. Sehingga berundur di Istanbul, Konstantinopel, tempat pusat penakhir, dan jatuh zaman Utsmaniyah. Islam berkembang. Ini hasil daripada pengorbanan mereka yang dahulu mempertahankan Islam. Wallahu a'lam.